Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat YouTube dan sahabat-sahabat Facebook. Kali ini Ikhlas Azali akan menunjukkan cara create satu resit rasmi untuk pembayaran yang mana boleh digunakan untuk urusan-urusan bayaran rasmi, sama ada dari pejabat-pejabat ataupun dalam bisnes kecil-kecilan dari rumah ataupun secara online, dan boleh juga digunakan di sekolah dan sebagainya lah. So kita tidak perlulah nak koyakkan buku resit lagi untuk semua ini. Just key in dan print sahaja. Okay. Jadi untuk print kita akan setting guna kertas size B5 dengan printer inkjet ataupun laser printer. Okay. Dan kertas B5 tu kita akan buat dua salinan resit. Jadi ianya dapat dipotong di bahagian tengah, satu salinan untuk pembayar dan satu salinan lagi untuk penerima, dan disimpanlah di dalam file resit. Setelah kita key in maklumat bayarannya, akan disimpanlah di dalam database, iaitu dalam worksheet yang kita akan sediakan nanti. Jadi sekarang ni kita akan mulakan bagaimana cara untuk menghasilkan satu resit rasmi. Okay, kita buka satu worksheet yang baru. Okay, nama worksheet book 1. Okay, belum lagi di save. Dan so untuk memulakan kerja ini, mungkin video ini akan terlalu panjang dan mungkin saya akan buat part 1 dan beberapa part lagi lah. Baik, sebelum kita nak buat resit yang menarik dengan menggunakan VBA Control, sebuah aplikasi, so kita kena buat satu tapaknya terlebih dahulu, database-nya terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut apa yang telah dicatat di sini lah. Saya akan lajukan video ini untuk melengkapkan database untuk resit ini nanti. Okey, saksikan. Okey, sekarang kita akan masukkan nombor ini secara automatik. Jadi bilangan ini akan masuk secara automatik lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Okey, jadi kita gunakan formula if jika jika nombor resit sama dengan kosong, empty,
So bahagian itu akan jadi empty. So else, kalau dia ada isi ataupun ada value, dia akan jadi count A. Kita gunakan count A sebab kemungkinan nombor resid ni bukan sekadar nombor tetapi ia bercampur dengan huruf. Jadi kita gunakan count A, dia akan kira jenis-jenis yang mempunyai perkataan ataupun nombor. Count A value-nya adalah pada B. Okey. B. Okay, sini kita akan tukarkan kepada B. Dan B9, okey. B9. Okey, ini kita kena masukkan tanda dollar sebab kita tidak mahu dia bergerak, dan B9 juga. Okey, ini betul. Sebab dia nak kira, dia akan bergerak. Okey, so ini kita akan heritkan, copy dia punya formula sampailah ke row yang kita nak. Contohnya kalau 10,000, kita akan heritkan sehingga 10,000 lah. Okey, ni saya tetapkannya 5,000. Okey. Atas semula. Okey, sebagai contoh, kalau nombor residnya diisi, contohnya nombor residnya bermula dengan huruf A, 001 contohnya. Jadi dia akan masuk nombor 1. Bilangannya akan jadi nombor 1 secara automatik. Dan kalau kita masukkan yang kedua pula, A002, A003. Okey. Dia akan secara automatik. So ini kita padam dahulu. Okey, untuk ini kita masukkan, kita align center. Nombor resid dengan tarikh pun kita center juga. Nama pembayar tak perlu center. Jumlah bayaran kita centerkan. Jenis bayaran dan disahkan juga kita center. Okay, kalau nak highlightkan keseluruhan, kita kena tekan Ctrl Shift. Contohnya kalau kita tekan bahagian ini, kita tekan Ctrl Shift dan tekan arrow ke bawah. Okay, dia akan pergi ke hujung sekali, pada sel yang paling hujung sekali ya. Okay. Nama pembayar. Baik. Jadi sekarang ni kita nak jadi buat dia seperti garisan, garisan yang automatik. Okey, kita nak buat satu garisan yang automatik. Bagaimana caranya? Okey, sekarang kita lihat macam mana saya buat satu garisan yang timbul secara automatik. Contohnya kalau di sini nombor resid A001. Okey. Contohnya kalau bilangan ini sudah menunjukkan nombor 1, so dia akan adakan satu garisan yang automatik sampai ke sini. Jadi kalau kita cetak nanti, dia tidak perlulah menunjukkan garisan-garisan kosong. Okay? Kita tak perlu buat satu kolom yang begini. Okay? Kolom yang begini. Kita tak perlu buat. Okay? Jadi kalau ada isi, barulah ada table begini. So yang ini saya undo dulu. Baik, bagaimana cara kita nak hasilkan? So kita kena highlight dahulu satu garis ini. Kemudian kita gunakan conditional formatting. Okay? Dalam menu styles ini, kita gunakan conditional formatting. Okay? Pergi kepada new rules. Daripada new rules kita pergi kepada use a formula to determine which cell to format. Okay, dalam formula ini kita masukkan equals, sama dengan.
if. Kita gunakan function if kurungan if, contohnya yang ini A9 ini, okay. If A9 ini okay, dia automatically meletakkan tanda $, yang mana kalau kita gunakan tanda $, pada A dan tanda $, pada 9, maknanya kita tidak dapat nak copy formula ini di bahagian yang lain. So A ini kita kekalkan, kemudian 9 ini dia akan berubah. Jadi 9 ini kita tidak perlu letakkan tanda $, sebab dia akan berubah. Okay. Jadi kita gunakan formula if function ini. Contohnya kalau kita letakkan if A9, kalau dia ada nombor, maksudnya ada value lah, so dia true. Kalau tidak ada nombor, dia false. Okay, harap faham ni. Kalau if A9 ada nombor, dia true. Kalau tidak ada nombor, dia false. Okay, ini function if. So kalau dia true, ada nombor, dia true, maksudnya dia akan pergi kepada format. Okay, kita pergi kepada format border. Border yang kita gunakan adalah yang biasa sahaja. Okay, border ini. Warna tak perlu ubah lah. Okay, warna tak perlu ubah. So kita klik OK. Okay, sekarang kita OK yang ini. Dan sekarang ni dia dah jadi satu table yang bertindak secara automatik. Tapi untuk di atas ini sahaja. So sekarang ni sebelum kita nak copy formula ini, formula conditional formatting ini kepada row yang lain, okay, kita kena pergi sekali lagi kepada ini, okay, manage rules, okay. Tengok current selection ni adalah yang saya select lah. Okay, kita pergi ke worksheet pun sama juga. So kita kena ubah. Kita tengok di sini tadi saya letakkan $sign. So ini betul. So yang ini kita kena ubah. A tidak berubah, H tidak berubah. Tetapi yang akan berubah nanti adalah row number 9. Dia akan pergi ke number 10, 11, 12. Okay, jadi ini kita akan padamkan $, ini supaya dia boleh berubah. Okay. Okay, sekarang kita akan copy. Bagaimana cara copy? Kita tidak boleh tekan Ctrl C ataupun copy di sini. Kita kena gunakan format painter. Okay, klik format painter dan highlightkan sampailah ke 5000 tadi. Okey. Sekarang kita dah copy dia punya formula, conditional formatting formula tadi kita sudah copy. Sekarang kita cuba masukkan nombor resit yang kedua pula. Contohnya A002. Okey, dia sudah automatically ada satu lagi garisan yang kedua. Contohnya A003, A004. Okey, dia dah ada satu garisan. Okey, jadi ianya berlaku secara automatik. A005. Kalau kita klik pada lain A006, dia akan jatuh pada nombor 6 jauh. Okey. Jadi kalau kita nak buat satu aplikasi, dianya akan secara urutan lah, mengikut urutan. Baik, yang ini so kita padam ini dahulu. Okey. Biarkannya begini dan nanti kita akan setkan macam mana kita nak print benda ini. Okey, jadi untuk sheet yang pertama ini kita namakannya, renamekannya sebagai data saja. Okey, data. Okey, saya masukkan satu lagi sheet yang kedua iaitu receipt. Okey. Untuk receipt ini tuan-puan boleh ikut sebiji macam receipt yang saya buat ni, okey. Okay, saya mulakan dengan bermula daripada sini ya. Nama syarikat. Okey. Nama syarikat ni akan dibuat secara automatik berdasarkan apa yang
kita isi pada resit. Okey. Kita letakkan match di sini sama dengan data ini. Sama dengan data C1 ni. Okey, itu nama syarikat. Kemudian kita akan letakkan alamat pada kolom yang kedua. Okey. Sama dengan alamat. Okey, C2. Okey. Ini sama dengan nama pemilik C3, dan kita pun boleh copy juga C4. C4 adalah email. Okey, jadi yang ini nanti, okey, yang ini dia akan automatically diisi. Okey, cuba kita pergi kepada page layout. Saya dah menerangkan tadi yang kita akan menggunakan kertas B5 untuk cetak resit ini secara dua salinan. Okey, kita akan pergi kepada paper size B5. Okey, B5 dia punya size sampai sini saja. Okey. So kita kena, okey, saya alihkan permulaan ini di sini. Kita mula di sinilah. Okey, ini tadi semuanya adalah ini nama syarikat. Sebagai contohnya, kalau saya letakkan nama syarikat di sini, kita tengok pada resit. Okey, dia sudah ada maklumat. Maklumat ini nanti akan secara automatik ada di sini. Okey, jadi kita highlightkan semuanya. Pergi kepada merge dan merge across. Okey, merge across ni dia akan mergekan setiap satu baris. Okey, dan kita boleh letakkannya di tengah-tengah. Okey, ini adalah kepala resit kita nanti. Baik. Seterusnya kita akan masukkan tajuk resit rasmi ya. Sekarang cuba kita lihat pada Ctrl P untuk print. Apa yang berlaku pada print? Okey. Pada bahagian print ini nanti akan dipotong dan kita kena adjust sedikit.
Okey, setelah kita adjust marginnya, yang ini nanti kita akan heret sikit ke bawah supaya yang ini akan berada tepat di bawah. Okey, kita kembali ke worksheet dan adjust yang ini. Bagaimana cara nak adjust supaya dia sampai ke sini? Cuba hitung ni 1 2 3 4. So kita kena buat 4 row, tambahkan. Klik di sini dan kita akan tambahkan row di bahagian atas. Okey, dia akan secara automatik. Saya letakkan 3 row lah. Okey, 3 row. Okey, tepat bawah. Okey, sini nanti tempat kita nak potong, so kita buat satu garisan. Buat satu garisan. Okey, ataupun di sini buat satu garisan. Okey, sekarang kita cek. Okey, ini tempat kita motong nanti. Okey, ini resit yang kedua untuk salinan customer. Okey, ini resit yang pertama untuk salinan file kita. So sekarang ni kita dah siap buat data untuk resit. Semua data nanti akan disimpan di sini. Dan ini adalah resit untuk dicetak. Satu lagi belum ditambah. Okey, yang ini tambah lagi. Okay, merge across. Okay, dan satu lagi di bawah ni kita belum tambah lagi, merge across. Okay, salah, merge across. Okay, jadi resit pendua ini kita kena letakkan mesh dengan yang di atas. Jadi kita gunakan equals sama dengan nombor di atas, kemudian yang ini sama dengan tarikh di atas, tarikh tu. Okey, dia nilai kosong lah sebab tidak ada nilai di atas. Okey, kalau nilai ini ada A0001, dia akan ikut lah. Okey. Okey, ini kita padam dahulu. Ingat ini untuk tujuan mencetak. Okey, untuk cells yang telah di merge ini tadi kita akan samakan dengan cells nama penerima. Cells ini sama dengan jumlah dalam ringgit dalam perkataan. Ini sama dengan yang ini. Okey, ringgit ini sama dengan ringgit ini. Okey, dia nilainya terletak di tengah-tengah. So, saya tidak suka nilai tengah-tengah, tepi ya. Sama ni pun di tepi juga. Okey, dan yang ini sama dengan type of payment. Approved by pun sama dengan di atas. Ini just untuk initial sajalah. Contohnya kalau terima daripada Muhammad Syahrul Nizam. Okey, panjang sangat nama. Kita tulislah namanya Syahrul Nizam saja. Syahrul, itu saja. Okey. Jadi dia akan ikut di bawah tu. Okey. So kita padam. Okey, sekarang complete dah resit untuk di print, data pun sudah ada. Tu tinggal lagi kita nak buat satu aplikasi yang menarik supaya kita boleh gunakan, bawa laptop kita pergi ke, contohnya ni sekolah. Jadi kalau untuk bahagian pendaftaran murid, pendaftaran sekolah pada awal-awal tahun, kita tidak perlu lagi bawa buku resit. Kita just gunakan komputer, type saja. Okay, type saja nama, type nama dan cetak. So keluarlah resit yang kita, jadi latih seorang untuk tukang potong. Okey, jadi itu saja untuk part 1. Kita akan pergi ke part 2, membina aplikasi berdasarkan aplikasi resit rasmi ini. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.